Tuan syukur pada Allah dapat sama-sama kita banyakkan solawat di pagi Jumaat ni, membaca solawat hari Isnin dan hari Selasa. Nanti di akhir kita akan teruskan dengan solawat hari Rabu dan hari Khamis. Baik ibu ayah semua, insya-Allah kita terus kepada sesi yang seterusnya, iaitulah mengenali Nabi melalui namanya. Di pagi hari ini kita nak bahas salah satu di antara nama-nama baginda yang mulia, iaitulah selepas Al-Muddassir dan Al-Muzammil, muka surat 61, bahasan kita di pagi hari ini ialah salah satu nama baginda, iaitulah At-Tahir. At-Tahir. Apa At-Tahir? Artinya orang yang suci. Seorang yang suci. Maksudnya macam mana Ustaz? Maksud Nabi seorang yang suci tu macam mana? Itu Pak. Kita nak tahu macam mana perbahasannya. Sama-samalah kita baca syarahan. Dia sikit di syarahan tu buat. Saya nak cukupkan satu muka surat je. Kalau nak tulis panjang-panjang, memang panjang tu buat. Memang panjang. Kita nak satu muka surat untuk salawat, satu muka surat untuk syarahan nama Nabi. Itu. Kalau tak nanti kitab dia terlalu tebal lah bukunya. Jadi kita nak secara ringkas saja tapi kita faham. Oh, ini salah satu nama Nabi. Daripada nama ni lah kita boleh tahu kehebatan baginda Nabi SAW. Jadi apa cerita, kisah, hikmah, keterangan, syarahan di sebalik nama salah satu nama baginda itu At-Tahir? Sama-sama kita dengarkan. Muka surat 61 bagi mereka yang ada kitab. Kita ni yang tak ada kitab boleh order tuan-puan, tapi kitab tak sampai lagi. Dah diproses untuk cetak, tapi tak sampai lagi lah dekat kami. Yang tu. Jadi boleh order dulu insya-Allah. Bagi yang ada kitab silakan buka pada muka surat 61. Sama-sama kita dengarkan apa keterangannya. Seperti biasa akan dibacakan oleh Fadil Ustaz Aslam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama baginda adalah At-Tahir, yang bermaksud seorang yang suci. Baginda adalah manusia yang suci rohaninya dan suci jasmaninya, suci akhlaknya daripada segala yang tercela dan suci dirinya dari segala kekotoran. Bahkan sebahagian ulama berpendapat bahawa darah baginda dan air kencing baginda adalah suci. Berbeza dengan kita yang mana darah dan air kencing kita adalah najis. Ni tuan. Jadi maksud At-Tahir ialah seorang yang suci. Maksud suci itu apa? Baginda adalah manusia yang suci rohaninya dan suci jasmaninya. Rohani Nabi SAW itu suci. Dan jasmani Nabi SAW itu pun suci. Dan suci akhlak Nabi SAW daripada segala perkara yang tercela. Suci diri Nabi daripada segala kekotoran. Artinya memang betul-betul Nabi SAW ni adalah seorang yang suci. Akhlak yang tak elok tu memang tak ada pada diri Nabi. Perangai yang tak elok memang tak ada pada diri Nabi. Perkara barang yang tak elok pun tak ada pada diri Nabi SAW. Suci tu buat. Sehingga kan ini keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi SAW. Bukan setakat suci bersih badan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ni, dia dah semula jadi badan wangi tu, badan Nabi SAW tu wangi tu. Kita nak wangi, bukan badan kita wangi, kita kena pakai minyak wangi dulu. Kena guna minyak wangi dulu kan. Sama ada dekat badan ke, pakai lotion kan nak bagi wangi. Dekat baju pakai minyak wangi. Nabi SAW memang badan Nabi tu wangi. Ni hebatnya Nabi SAW. Sehingga kan pada zaman dahulu ada seorang sahabat, Nabi SAW tidur siang. Dia kumpul peluh Nabi kan tidur siang. Dulu mana ada aircon, mana ada kipas macam kita sekarang. Kan panas lah. Tidur siang-siang menitik peluh Nabi. Dia tadah peluh Nabi SAW dulu buat. Dia tadah peluh Nabi, dicampurkan. Nabi kata apa ni? Ni kami ambil peluh tuan untuk kami campurkan dengan minyak wangi kami supaya bertambah lagi wangi. Subhanallah. Kalau kita peluh kita dimasukkan ke minyak wangi, ada minyak wangi yang sebelumnya wangi jadi tak wangi kan. Yang ni supaya bertambah wangi lagi. Artinya badan Nabi SAW tu wangi. Peluh yang keluar daripada diri Nabi SAW itu pun wangi tuan-puan.
ini adalah kehebatan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini khususiat Nabi. Tak ada seorang pun yang ada macam Nabi SAW. Ini khas untuk diri Nabi SAW. Hebat tuan-puan. Ni hebatnya Nabi kita. Sebab tu Nabi digelari dengan At-Tahir. Bukan setakat tahir suci, tetapi juga daripada badan Nabi SAW tak ada yang tercela. Bahkan peluh Nabi sekalipun peluh kita bau busuk, peluh Nabi SAW berbau wangi tuan-puan. Sehingga kan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan bahawasanya ketika baginda Nabi SAW meninggal, Nabi SAW wafat. Kan Abu Bakar cium jasad Nabi SAW. Cium dahi Nabi. Bila Nabi dah meninggal dunia, Abu Bakar cium. Apa kata Abu Bakar? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau ni wangi sama ada hidup ataupun dah meninggal dunia. Ingat kot-kot Nabi masih hidup sahaja bau badan Nabi tu wangi. Memang badan Nabi tu wangi, bukan sebab pakai minyak wangi tu buat. Memang bau badan Nabi SAW tu wangi. Kan? Kalau kita macam ni, cium tak ada bau apa lah. Kecuali kita bubuh minyak wangi ke situ, cium baru wangi. Ni tak. Nabi SAW lepas dimandikan. Kan? Dah siap semua tu, nak dikebumikan, Abu Bakar cium. Wanginya Nabi. Kan? Kot-kot Nabi masih hidup je wangi. Bila dah meninggal dunia tak wangi. Tak. Kata Abu Bakar, engkau ni wangi wahai Rasulullah. Hayyan wa mayyitan. Sama ada engkau masih hidup ataupun engkau telah meninggal dunia. Tetap wangi. Hebatnya jasad Nabi SAW. Bersih, suci. Bahkan berbeza dengan kita manusia biasa ni. Bahkan yang lebih hebat lagi daripada itu, sebahagian ulama mengatakan bahawasanya darah ni kita najis. Kan? Dan air kencing kita najis. Tapi bagi Nabi SAW, bagi pihak Nabi SAW, dia tak dikira najis. Ni kenapa tak dikira najis? Cuba tengok, ada dalilnya. Bukan saja cakap ulama ni. Dan bukan saya yang cakap ni, saya menakalkan, mengambil, mengutip perkataan ulama, pendapat ulama, mesti ada dalil. Apa dia? Cuba sama-sama kita dengar tuan-puan. Di dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahawa Abdullah bin Zubair pernah meminum darah bekam baginda ketika baginda menyuruhnya untuk membuang darah tersebut. Baginda tidak memarahinya, bahkan baginda mengatakan, engkau akan diberikan kekuatan 40 orang lelaki. Nabi SAW di antara yang Nabi suka buat untuk kesihatan lah, Nabi suka berbekam. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, dah sampai ke langit ke-7, dah bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi turun balik, kata Nabi, tidaklah saya menjumpai para malaikat yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi SAW turun kembali nak ke bumi ni, melainkan para malaikat tadi akan pesan, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Bekam tu buat. Perintah bekam, kesunahan bekam ini daripada langit disuruh. Malaikat pesan, suruh Nabi SAW sampaikan kepada umat untuk berbekam. Ini siapa yang tak pernah lagi berbekam ni kena bekam. Paling kurang sekali seumur hidup tu buat. Sakit Ustaz? Ya sakit. Guna jarum tu kan, dah di sudut tu pun dah sakit dah tu buat. Guna jarum tak memang sakit lah. Itu masih ni lagi. Guru saya dulu tu puan. Guru saya dulu, dia berbekam. Yang tukang bekam tu guna pisau cukur. Pisau cukur tu saya nampak sendiri dengan mata sebab saya yang bawa kan. Dah lah naik motor, bukan naik kereta. Saya temankan guru saya dulu. Nama dia Ustaz Toha lah. Ustaz Toha, nama dia Toha. Jadi, tukang bekam tu dah habis dah isap tu kan. Lepas tu dia guna pisau cukur tu tuan-puan. Bukan, dia pisau cukur apa? Gilet kan? Gilet kan? Yang tu. Memang itu lagi sakit lah tuan-puan. Lepas tu bila nak balik, Ustaz kata, saya ni, Ustaz tak larat dah nak bawa motor. Saya pula kena bawa tuan-puan. Ni memang dah lembik dah badan. Yalah, orang lepas bekam kan, memang badan rasa lembik sebab darah ada keluar kan. Baik. Jadi sunnah Nabi SAW berbekam. Nabi SAW di masa hidup Nabi berbekam. Kan darah bekam tu akan dikumpulkan lah. Darah bekam akan dikumpulkan. Lepas tu akan dikubur lah. Dibuang lah darah bekam tadi. Kan?
Ada seorang budak ni dulu, Abdullah bin Zubair. Ini di masa kecil beliau lah, Abdullah bin Zubair. Anak Asma. Artinya anak Asma ni anak saudara kepada isteri Nabi, iaitu Sayyidatuna Aisyah. Artinya orang yang dekat dengan Nabi jugalah Abdullah bin Zubair ni. Jadi, bila dah habis Nabi bekam, darah bekam tadi suruh buang. Pergi ke hutan lah. Bukan buang saja macam tu. Disuruh tebuk lubang, masukkan darah tu dalam tu lah. Macam kita selalu sembelih lembu kan. Tu. Darah tu buang dalam lubang macam tu lah. Disuruhlah Abdullah bin Zubair ni buang perempuan. Ternyata bila dia pergi, dia patah balik. Rupa dia lain macam Nabi tengok. Kata Nabi, engkau dah buang ke darah tu? Dia kata, tak wahai Rasulullah, darah tu saya minum. Mata kejut minum darah tu kan. Ni. Nabi marah ke? Ini najis ni. Kan? Darah ni najis, tak boleh minum. Ini ingat ni tuan, bukan darah kita. Darah Nabi, khususiat Nabi, khas untuk Nabi SAW. Nabi SAW kata, kata Abdullah bin Zubair, tak, saya minum. Nabi SAW kata, engkau akan diberikan kekuatan 40 orang lelaki. Jadi kuat badan dia. Kan? Ternyata terbukti. Bila Nabi SAW meninggal, ada satu kekacauan di negeri Mekah. Salah seorang yang nak ditangkap oleh penjahat lah kiranya. Pengacau di negeri Mekah ni Abdullah bin Zubair. Dia bersembunyi di dalam Kaabah. Berpuluh hari di dalam Kaabah. Dia masih segar, dia masih sihat. Sebab dalam Kaabah orang tak boleh nak kacau. Masuk dalam Kaabah, dia duduk dalam Kaabah, dia tak keluar langsung. Berpuluh-puluh hari. Kuat badan dia. Keluar daripada situ, dia tetap sehat, tetap kuat. Sebab, ni, Nabi dah cakap, engkau minum darah tadi, maka engkau akan diberi kekuatan 40 orang lelaki. Berpuluh hari dia, relax je. Kita, satu hari tak makan pun dah bising dah kan. Ini sampai berpuluh-puluh hari. Sehat, kuat macam biasa. Hebatnya Abdullah bin Zubair ni. Di situlah ulama mengatakan. Itulah dalil ulama yang mengatakan bahwasanya darah baginda Nabi SAW itu tidak dikira najis. Ini khas untuk Nabi. Itu suci. Nabi SAW kan at-tahir. Orang yang suci. Baik, seterusnya. Dan diriwayatkan juga bahawasanya ada salah seorang khadam baginda yang meminum air kencing baginda. Baginda tidak memarahinya dan menyatakan bahawasanya dia tidak akan ditimpa sakit perut selepas ini. Ni ada salah seorang khadam Nabi SAW. Kan dulu tandas mana ada macam kita sekarang. Dulu tandas, orang nak buang air kecil malam-malam, dia akan letak dalam satu tempat lah. Satu bekas. Kat situ, dulu mana ada tandas macam kita. Kan? Jadi, khadam Nabi ni, bila bersih-bersih rumah Nabi, jumpa air ni, kan? Diminum air kencing Nabi SAW. Air kencing Nabi SAW diminum. Nabi SAW tak marah. Mana air kencing ni, saya terminum wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau takkan sakit perut selama-lamanya. Dia takkan ada penyakit perut. Artinya apa? Ni kehebatan, ni keistimewaan Nabi SAW. Suci. Itu untuk Nabi semua. Kita tak. Jangan ingat kita macam tu juga. Tak. Ini khas untuk Nabi. Khususiat Nabi SAW. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Kalau ibu ayah semua boleh rujuk dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Al-Imam Qadhi Abu Iyad Al-Yuhsubi, banyak lagi diceritakan kisah-kisah yang seumpama ini tentang kehebatan Nabi SAW. Kita tak boleh nak cerita satu-satulah. Kan? Ini adalah khususiat baginda. Kelebihan yang Allah khaskan untuk Nabi SAW sahaja. Walau bagaimanapun, ni saya nak sebutkan, ulama tetap berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan, ulama kata tak. Air kencing Nabi ke, darah Nabi ke tetap najis macam kita juga. Tu yang sahabat tu dah terminum lah. Nak buat macam mana kan? Tu ada sebahagian ulama kata, ini dalil bahawasanya Nabi SAW tahir. Bukan jasad Nabi saja suci, bahkan darah dan kencing Nabi pun suci. Ini perbezaan pendapat ulama, biasalah macam tu tuan. Tapi di sini saya sampaikan sebab kita nak tunjuk inilah kehebatan baginda Nabi SAW. Kemuliaan yang Allah berikan khas untuk baginda Nabi SAW. Baik, seterusnya. Last. Walau bagaimanapun, ini hanya khususiat untuk baginda yang menunjukkan tentang kesucian diri baginda. Ini khususiat Nabi. Kita tak macam tu. Dan siapa pun selain Nabi tak ada macam tu. Tak ada macam tu.
Tak ada tuan-puan. Tetapi ada orang-orang yang berfahaman, minta maaf, orang-orang fahaman Syiah. Ni fahaman yang tak betul, keluar daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, fahaman yang sesat. Ni orang-orang Syiah, mereka menganggap bahawasanya, minta maaf sebut, kotoran imam-imam mereka, imam-imam Syiah ni, najis, air besar, air kecil, darah, semua tu suci. Macam Nabi. Tak ada tu macam tu. Itu ajaran yang sesat. Ini khas untuk Nabi saja. Tapi adalah orang-orang Syiah ni beranggapan macam tu, sebab tu Syiah tu sesat. Ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi tak betul. Kalau ada kata, kan, ni air kencing, najis, imam kami ni suci. Ibu-ibu ayah boleh tengok dekat YouTube macam mana orang Syiah buat. Dekat air kencing, najis. Imam-imam mereka kumpul, sapu kat badan semua. Ini sesatnya Syiah ni. Tu Nabi saja. Orang lain tak ada kelebihan macam tu. Semua tetap najis. Macam biasa. Dikira najis. Tak boleh nak disapu-sapukan ke wajah. Tapi ada tuan-tuan orang-orang Syiah dibuat macam tu. Sesatnya fahaman orang-orang Syiah ni. Baik, ibu-ibu ayah, setakat tu dulu keterangan perbahasan kita tentang salah satu di antara nama baginda Nabi SAW, iaitulah At-Tahir. Wallahu a'lam bissawab.